218 denyut ni. Masalah mendudukkan orang yang lebih di kepala majlis. Cara nak letak dalam satu kepala majlis. Kita nak letak majlis macam mana nak susun majlis mengikut kata-kata Islam, mengikut syarak. Kata Imam Nawawi, tidaklah tertentu hormat dan kehadapkan dan mendudukkan di kepala majlis itu pada sembahyang sahaja bagi orang-orang yang ahli akal. Bukan takat sembahyang saja imam letak depan, majlis apa pun letak imam di depan. Kadang-kadang kita tengok orang Islam hak duduk di meja-meja hak sandak terbenam habis. Duduk terbenam, tu imam duduk tahu mana. Kerusi hak tiga kipas tu lah duduk belakang untuk imam. Patutnya tu imam di depan tu. Tengok kerusi ni dia punya duduk ada, lari sana lari sini. Tu patutnya macam tu tuan-tuan. Ini disuruh oleh syarak. Okey ya? Bukan takat kata Imam Nawawi, bukan hanya di dalam majlis-majlis sembahyang saja, bahkan sunat dikehadapankan orang yang lebih itu pada sekalian majlis besar-besar dan kecilnya seperti majlis ilmu. Ni hadap patut depan saya ni, tuan-tuan tak nampak ni. Ni semua alim-alim ni. Mana pi kita tahu. Ya heran dia pergi ke belakang habis bersepa tau. Mai patutnya mai duduk depan. Kalau kata saya baca tak betul dia patut tolong tegur. Tu kira macam tu. Majlis ilmu. Majlis apa pun letak hak duduk depan sekali tu bagi alim ulama saja. Hak duduk depan dulu. Muslimin yang dirahmati Allah, besar atau kecil, seperti majlis ilmu, dudukkan dia dekat dengan guru-guru dan orang-orang alimnya, dan majlis qada dan hukum, dan dudukkan hukum ke hakim, maka dudukkan orang yang lebih-lebih itu di hadapan ahli mesyuarat dan hakimnya. Okey, hakim. Demikianlah juga seperti majlis zikir dan mesyuarat dan medan perangnya dan imam sembahyangnya dan belajar dan majlis. Kalau kata dia jadi imam nak pergi perang, bagi dia letak depan sekali. Nak jadi apa pun letak depan sekali. Nak buat apa demonstrasi tak depan kali. Ni dak main arah ke belakang lah. Tak ada. Dia kena duduk depan juga. Nak kena dulu, dia dulu. Apa pun kena tak dia dulu. Kedudukan orang-orang macam ni kena semua letak di hadapan. Heran, hari ni banyak dah dia jadi. Tok imam main makan sila, orang lain main makan duduk atas kerusi empuk, ni dia punya duduk ada. Apa dia? Udang hak yang RM30. Mana ni? Patutnya tu imam, orang aja ke masjid hak yang dalam sembahyang yang selalu dalam wuduk inilah. Tuan-tuan, kita buat majlis apa? Orang inilah patut kita letak di hadapan. Bukannya orang-orang hak yang tak pernah main sembahyang pitak di depan. Ni satu kemuliaan yang diangkat oleh Islam, yang disebut oleh Imam An-Nawawi, yang patut kita angkat. Muslimin yang dirahmati Allah. Sikit lagi. Masalah 219, soft dan bahaya berselisih dengan sebabnya. Sebab apa yang dikata soft dan bahaya berselisih? Ya saudaraku, membetulkan soft, yakni tirai-tirai, barisan-barisan sembahyang berjemaah itu dituntut sangat-sangat oleh syarak. Sebagaimana keterangan di dalam masalah minggu lepas 208 sampai 215 itu, maka tiada soft itu boleh bengkang-bengkok, bahkan betulkan dia dengan lurus, dengan membetulkan bahu bertentang dengan bahu seseorang. Maka jikalau bengkang-bengkok ia dan tiada membetulkannya, hanya menurut suka-suka masing-masing, iaitu seorang suka lepas ke hadapan dan seorang suka lepas ke belakang, maka jadilah ia membawa kepada berselisihnya di dalam hati. Inilah makna sabda Nabi, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum, dan janganlah berselisih sekalian kamu pada membetulkan saf, dengan bahawa seorang itu menurut kehendaknya sahaja. Tak boleh masuk saf tak lagi tuan-tuan, tengok kiri tengok kanan, sunnah betul bagi betul, jangan masuk-masuk Allahu Akbar, tak mau. Tengok dulu saf, rapat dulu saf, baru Allahu Akbar, tamami solat.
baru sempurnanya sembahyang kita. Jangan duk ikut sedap rasa diri kita saja. Sebab Allah akan selisih hati kita bagaimana selisihnya hari ini masyarakat Melayu kita. Pasal apa? Tengok cara masuk saf kita tahu dah. Tang mana yang perlu betul? Bau kita dengan tumit kita. Bagi betul-betul, rapat betul-betul. Nak rapat macam mana? Busuk. Bau rokok. Busuk, bau badan. Tak ada dah waktu tu. Duduk juga, rapat juga. Itu kata pi masjid, pakailah bagi wangi walaupun tak mandi 8 hari. Tak ada main nak bagi minyak wangi bagi. Sunnah pakai minyak wangi sebab orang suka duduk dengan kita. Ni sampai tiba-tiba metang kita ada ruang. Pasal apa? Allahu Akbar. Dia dengan kambing sama naik. Dia kata Allah. Buat henna sangat kawan tu. Yalah. Kita kan nak kata ke orang punya pun. Memang kata pula. Tapi hak kita tu sedang lah. Pasal apa yang hari ni orang tak mau duduk soft dengan kita? Kita kena sedar diri. Pasal apa yang orang bengkang-bengkok dengan kita? Kita kena sedar diri. Semuanya perlakuan dalam kehidupan kita sehari-harian, semua perlakuan kita di dunia ini adalah bermula daripada kita memandang kepada soft sembahyang kita. Dan apabila orang yang tidak pernah sembahyang berjemaah, dia tak tahu siapa diri dia di sisi Allah dan di sisi masyarakat dia sekelilingnya. Itu saja. Secara zahir dan batin yang kita dapat kenal siapa diri kita sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Takat tu saja tuan-tuan saya boleh pergi. Pasal apa? Pasal dia berdenyut sangat-sangat dah. Dengan sejuk mau juga. Okeylah, saya ada keuzuran tuan-tuan. Takat tu saja. Insya-Allah kita akan sambung lagi kalau saya masih ada di Langkawi lah. Patutnya kena perhabis lah, tapi takat ni sajalah. Tajuk yang kita akan teruskan nanti ialah masalah hingar-bingar di dalam masjid. Hingar-bingar, pompang lawan jual barang pun ada. Hak nu lah, hak ni lah. Dengan handphone pun bunyi. Tu imam baca di depan, baca-baca satu surah sedap menyadu ada, tiba-tiba kelak-kelak cendol lah mana. Tu imam pun lupa tak mana ayat. Dia pun peminat Siti Nurhaliza. Puas. Dia pun lupa dah. Tolong tutup lah tuan-tuan handphone tu. Tolong tutup lah apa yang ada. Kita sahut seruan Allah. Tutup daripada seruan apa yang ada. Takut ganggu kita, ganggu tu imam. Tu imam pun bukan khusyuk juga kan. Dia bukan kata maksum, kata naik-naik jadi kata imam ni Allah ni maksum gila macam ni. Yang maksum yang imam ni naik-naik Allahu Akbar. Celaru juga. Dengar-dengar bunyi-bunyi ya, bunyi grom, Allah dia teringat. Betul apa? Kopek dia tinggal dalam motor. Tu imam pun celaru juga. Tentu bunyi pun. Dua tengah sembahyang ni ada dah. Orang main cerita kat saya. Allahu Akbar. Tentu bunyi grom. Bunyi pun tu imam. Puas dia kata. Awak tu imam dalam duduk sembahyang. Kopek aku dalam raga. Puaslah tu imam tu ni pun. Nampak? Dan dia bukan maksum pun. Jadi so kita sama-sama jaga antara kita lah kan. Tapi tak berjalan tuan-tuan. Hidup kita kalau kita tak jaga hak, tak selamat tuan-tuan. Dalam duk peteri di tiang pun hilang kan. Dalam hadubuh, dalam tin apa dah, peti besi yang angkat patut 6 orang angkat, dia seorang yang angkat. Peti besi tu Masjid Aisyah dia buat turun dah tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Pasal apa? Jamaah tidak sempurna. Masalah masyarakat remaja yang begitu teruk kerosakan akhlaknya, jamaah yang tidak sempurna. Kerana semua ini adalah wali-wali, bukan wali afdal, wali mujber yang akan mengkahwinkan anak perempuannya. Kalau dia tidak menjadi yang terbaik, maka keturunannya akan menjadi fasik. Maka berkali-kali gandalah fasik dan sebagainya. Peliharalah hidup, peliharalah jemaah untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis.